Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita berjumpa lagi dalam kuliah tadabbur suratul Hajj, kuliah online kita yang dibawakan dan ditajuk oleh Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Terima kasih kepada semua pihak pengurusan, khususnya kepada Biro Muslimah Masjid Al-Mu'minun, dan kepada semua yang menonton pada waktu petang begini. Walaupun ialah kalau yang bekerja tapi yang tak bekerja, kita memilih untuk berada dalam kuliah online kita. Mudah-mudahan insya-Allah, kalaulah ada masa-masa kita yang mungkin dipersoalkan oleh Allah satu hari nanti, di mana ke mana kita habiskan masa-masa ketika kita hidup itu, mudah-mudahan masa yang kita peruntukkan pukul 3 sampai pukul 4 ini, dalam sejam ini, masa yang baik untuk sama-sama berkuliah. Walaupun mungkin kita letih, kita mengantuk dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita boleh jadikan masa ini dalam kita kuliah online ini menjadi jawapan kepada persoalan yang akan ditanya oleh Allah suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak pengurusan, kerana kalau tanpa pengurusan ini, saya juga mungkin pada waktu ini mungkin tengah mungkin tidur, mungkin berehat, letih dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan pengurusan ini dan perjanjian kita sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan adalah manfaat sama-sama untuk kita tadabbur, mengulang kaji ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Khususnya hari ini kita nak sambung lagi bermula daripada ayat yang ke-25 surah Al-Hajj. Sesi yang lepas kita bincang tentang dua golongan manusia, iaitu golongan yang diazab oleh Allah di hari akhirat dan golongan yang diberikan nikmat oleh Allah di hari akhirat. Yang diazab, kita dah ceritakan detail tentang perincian yang ada, apa yang bakal mereka nikmati di dalam neraka nanti. Dan ada pun bagi golongan ashabul yamin ataupun golongan yang melakukan amal soleh, mereka diberikan nikmat, masya-Allah, yang nikmat itu mudah-mudahan kita akan terima satu hari nanti. Dan inilah yang kita telah bincang pada kuliah kita yang lepas. Alhamdulillah, hari ini kuliah online kita live daripada Mabul Island. Sempena saya ada misi bantuan di kampung Bajau di kawasan Pulau Mabul Sempurna di Sabah ni. InsyaAllah saya akan berada di sini sampai hari Khamis. Hari Jumaat flight balik ke Kuala Lumpur. Mudah-mudahan semuanya baik, cuaca baik, pemandangan. Waktu sekarang ni air sedang surut sikit, tapi alhamdulillah lah, kita sama-sama hantar bantuan. Semua dana-dana yang disumbangkan melalui akaun saya hari itu, alhamdulillah telah terkumpul lebih kurang dalam RM20,000, dan kita boleh berikan untuk satu rumah RM50 barangan dapur. Dan alhamdulillah, so lebih kurang dalam berapa ratus rumah yang akan dapat hari ni. Kalau RM20,000 bagi 50, so which is dapat 400 buah rumah, insya-Allah akan dapat. Terima kasih pada yang menyumbang. Dan buat masa ni saya tutup dulu kutipan dana tu, sebab kita dah pun siapkan untuk 400 pack barangan dapur. Mudah-mudahan insya-Allah nanti sesi yang akan datang, insya-Allah kita akan buka kembali kutipan dana untuk itu, insya-Allah.
Baik, muslimin dan muslimat saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berkuliah hari ini direct melalui Facebook Sahabat Masjid Original. Dan hari ini insya-Allah kita nak sambung lagi bermula daripada ayat yang ke-25 surah Al-Hajj. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa sadduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min 'adzabin alim. Surahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan juga menghalangi manusia daripada Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun yang di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, nescaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian seksa yang pedih. Sesedari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini sebenarnya khusus kepada orang-orang kafir yang mana mereka itu sentiasa menghalang baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika permulaan awal Islam itu memasuki kota Mekah setelah dibangkitkan Nabi SAW ketika usianya 40 tahun. Dan kalau sebagaimana yang kita tahu, ramai orang yang beriman kepada Nabi akhirnya diseksa, dihina, diboikot, sehinggalah apabila berlakunya arahan untuk hijrahnya baginda Nabi dan juga para sahabat. Walaupun Nabi dan para sahabat telah berhijrah ke Madinah, tapi kalau kita masih ingat pada tahun yang ke-6 hijrah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kalau siapa yang masih ingat, pada tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, ketika mana umat Islam pertama kali Nabi SAW dan para sahabat hendak melaksanakan haji yang pertama. Haji yang pertama, sebab Nabi SAW ni dia buat haji sekali je. Sebab kali pertama nak buat tapi dihalang untuk masuk ke Mekah, iaitu di mana di Hudaibiyah, itu sempadan Mekah. Dan akhirnya dibuat perjanjian Hudaibiyah dekat situ. Perjanjian Hudaibiyahnya apa? Iaitu umat Islam tak boleh masuk ke Mekah, nak datang tahun depan. Jadi Nabi dan para sahabat yang datang, walaupun datang bukan dalam keadaan bersenjata, datang dengan ihram, datang pula bawa binatang-binatang ternakan untuk disembelih sebagai dam ketika Hajj yang dilaksanakan di Mekah. Walaupun datang bukan pakaian tentera, walaupun datang dengan bawa binatang ternakan untuk disembelih sebagai dam di sana, tetapi umat Islam dilarang untuk memasuki kota Mekah. Dan akhirnya Nabi SAW mengikat perjanjian yang dipanggil perjanjian Hudaibiyah, iaitu sempadan dengan Mekah tu. Dan para sahabat pada ketika itu ada yang tak bersetuju dengan Nabi SAW, tapi sebenarnya akhirnya mereka terpaksa bersetuju. Dan rupanya hikmah di sebalik itu, iaitu pada tahun yang berikutnya Nabi dan para sahabat mereka dapat melaksanakan haji, dan itu dipanggil sebagai Hajjatul Wada', haji terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan, Allah berfirman yang mengingkari orang-orang kafir yang berupaya menghalang kaum mukminin dari mendatangi Masjidil Haram dan menunaikan ibadah di dalamnya, serta pengakuan mereka adalah para walinya, wa ma kanu awliya'uhu in awliya'uhu illal muttaqun, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasai Masjidil Haram. Orang-orang yang berhak menguasai Masjidil Haram hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Anfal Allah bagi tahu menerusi ayat 34. Dalam ayat ni sebenarnya nak ceritanya bahawa ada satu istilah yang dipanggil orang yang menghalang manusia untuk melalui satu perjalanan, yang dipanggil qat'ut tariq, iaitu orang yang menghalang seseorang untuk memasuki jalan. Khususnya ayat ni spesifik nak cerita pasal halang Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah. Bayangkan kalaulah kita hari ini menjadi pemberontak, kalau zaman sehingga ke hari ini, kalau di negara Arab mereka melalui jalan padang pasir, sampai ke hari ini masih ada qat'ut tariq. Qat'ut tariq ni iaitu orang yang kerjanya, iaitu dipanggil Badui, Arab-Arab Badawi. Arab Badui ni yang jenis mereka duduk di kawasan padang pasir. Kalau kita orang asli lah, jadi orang Arab dipanggil orang asli Arab. Mereka duduk di kawasan padang pasir. Mana-mana pedagang ataupun musafir yang melalui kawasan padang pasir, mereka akan sekat, mereka akan halang, mereka jadikan tebusan, mereka akan rampas harta dan sebagainya. Termasuklah kita hari ni kan, pelancong-pelancong, contoh macam di Sempurna dulu di kawasan Lahad Datu. Esok saya akan masuk ke Pulau Sipadan. Sipadan ni ramai pelancong-pelancong yang masuk, akhirnya dicolek. Ini dipanggil qat'ut tariq, iaitu orang yang mereka sekat perjalanan, mereka sekat pelancong, mereka sekat orang masuk, mereka tawan, mereka ambil harta, ada yang dibunuh, ada yang dirogol dan seumpamanya. Itu berlaku kepada kita.
Kalaulah pada zaman Nabi dan kepada sahabat, yang mereka lakukan inilah kepada insan yang teragung, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang orang biasa yang bukan Nabi pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi yang berlaku kepada baginda Rasulullah dan juga para sahabat dalam keadaan mereka itu hendak menuju ke Masjidil Haram, nak menuju untuk ibadah. Macam kita hari ni, contoh di Pulau Sipadan depan saya tu, sekarang saya dekat Mabul, depan sana tu Pulau Sipadan. Nak masuk kena ada permit hari ni sebab nak jaga pulau tu. Tapi nak ceritanya bahawa pernah satu masa dulu ketika Lahad Datu dalam proses lah, siapa yang tahu cerita tu, yang mana tentera daripada Filipin, pemberontak daripada Filipina, pemberontak kawasan Lahad Datu ni, mereka akan sekat laluan perjalanan, mereka akan colek. Bayangkan kita pernah mengalami situasi yang amat getir pada masa tu. Tentera kita, U2K kita, Special Force kita duduk dekat sana dan mereka terlibat. Kalaulah itu berlaku kepada kita, adalah satu benda yang tidak boleh diterima, apatah lagi berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Kita berada di pulau untuk bercuti, tapi disekat perjalanan. Adapun Nabi SAW, mereka disekat perjalanan untuk masuk ke Masjidil Haram untuk ibadat. Yelah, walaupun kita bermusafir, walaupun kita hari ni pergi ke pulau untuk melancong, dikira juga boleh jadi ibadat dengan syarat kita buat perkara-perkara di pulau, perkara yang diradai oleh Allah, untuk melihat kebesaran Allah, untuk bersosial bersama dengan rakan-rakan dan juga dengan family dan sebagainya, maka itu boleh jadi sebagai ibadat, dipanggil ibadat umum. Adapun Nabi SAW dan para sahabat, mereka melalui ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadat khusus, melakukan ibadat haji, melakukan tawaf, sa'i, melakukan solat dan seumpamanya. Maka Allah sebut, innal ladzina kafaru wa sadduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas. Sesungguhnya orang kafir dan juga sesiapa yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan juga menghalangi manusia daripada melaksanakan ibadat di Masjidil Haram, sedangkan Masjidil Haram itu Allah ciptakan, Allah jadikan untuk semua manusia, sama ada yang bermukim di kawasan Mekah itu ataupun yang melalui padang pasir. Dan sesiapa yang dimaksudkan yang melakukan kejahatan itu dengan menghalang orang nak menuju ke masjid, menghalang orang untuk beribadat dan sebagainya, mereka adalah telah melakukan perbuatan kejahatan yang zalim dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seksaan yang pedih. Ayat ini spesifik kepada Nabi dan para sahabat untuk masuk ke Masjidil Haram yang mereka telah dihalang oleh orang kafir. Dan ayat ini secara umumnya bagi kita hari ini, kita belajar sejarah, ya, berlaku perjanjian Hudaibiyah, berlaku para sahabat yang diboykot, akhirnya mereka terpaksa berhijrah dan seumpamanya. Tapi ayat ini umum juga untuk kita ambil ibrah, pengajaran daripada ayat ini. Sesiapa saja yang menghalangi manusia daripada masuk ke masjid untuk melaksanakan ibadat. Contoh, na'udzubillah min zalik, contoh pernah berlaku ketika mana politik yang tidak stabil satu ketika dulu. Ada masjid ini parti ataupun campnya camp A, masjid ni campnya camp B. Jadi orang ni nak pergi masjid tu tak dibenarkan, orang ni nak berceramah kawasan tu tak dibenarkan. Bukan macam sekarang tak dibenarkan kerana SOP, menjaga SOP, siapa yang tak pakai mask, siapa yang tak buat sejadah sendiri, siapa yang tak register tak boleh masuk, sebagai contoh. Ini bukan halang orang menuju ke masjid, menghalang orang. Ini bukan dikira sebagai menghalang manusia untuk melakukan ibadat. Bukan, ini perkara yang berbeza. Kerana dalam fatwa kita jaga SOP, kita jaga social distancing, kita mewajibkan ada sejadah sendiri untuk kebaikan kita semua. Tetapi dalam kes ada kelompok tertentu dia tak benarkan jemaah tertentu pergi ke masjid dia, sedangkan jemaah tu nak ibadat. Sebagai contoh, pernah jemaah tabligh yang dihalang untuk masuk ke masjid, sedangkan bukan dihalang tapi perlu diberikan undang-undang. Nak bermalam bermukim di masjid kami boleh, tapi tidurnya macam ni, ibadatnya kat sini. Kalau nak tidur kat kawasan koridor, jangan tidur kat kawasan kapet. Kalau tidur pun letak lapik, mana-mana pakaian sidai elok-elok, jangan bagi siapa dekat luar. Tapi ada masjid kunci terus, tabligh tak dibenarkan masuk masjid kami. Contoh, saya buat contoh. Maknanya orang nak buat ibadat, orang nak beriktikaf di masjid, orang nak beruzlah, bertahanus, mengasihkan diri daripada kejahatan atau keburukan dunia. Mereka ingin berada bersama dengan orang-orang soleh, menghidupkan masjid Allah, tapi dihalang untuk masuk. Secara ibrahnya, pengajarannya adalah kita kena tarik orang ke masjid, bukan kita halang. Sebab tu pihak pengurusan masjid hari ni dibuat macam-macam program, macam-macam agenda, macam-macam aktiviti dibuat nak tarik manusia masuk, datang ke masjid, bukan halang. Jadi mudah ceritanya, ayat ini spesifik kepada orang kafir Quraisy yang akan diazab oleh Allah kerana mereka menghalang Nabi SAW untuk masuk, apatah lagi nak melaksanakan ibadat haji pula. Akhirnya berlaku perjanjian Hudaibiyah. Tahun berikutnya baru boleh masuk. Begitu juga pada waktu-waktu yang lain, sesiapa saja yang dihalang untuk masuk dengan sebab-sebab sengaja untuk halang,
bukan dengan sebab-sebab SOP dan seumpamanya. Kalau sebab SOP, maka ia tidak termasuk dalam ayat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab perkara ni kita kena jelaskan, sebab ada suara-suara di luar yang mereka tu cukup anti dengan jabatan agama Islam. Sebab ada masjid yang masih ditutup sebab mana kawasan yang tidak sesuai, yang masih lagi kawasan merah, maka masjid yang tak boleh dibuka. Jadi orang kampung macam buat demonstrasi kan, apa tak benarkan kita pergi masjid dan sebagainya. AJK nak kena laknat oleh Allah. Bukan sampai macam tu. AJK ada dia punya SOP dia. AJK kena patuh pada arahan pemerintah. Jadi JAIS adalah di antara kuasa yang diberikan oleh pemerintah. Jabatan Agama Islam Negeri diberikan kuasa oleh pemerintah. Jadi kita follow jabatan kuasa itu, dan itu adalah jalan untuk kita mencari redha Allah, bukan murka Allah. Maaf, bising, buk lalu. Okey, baik. Kata Abdul Razak dan Ma'mar dan juga daripada Imam Qatadah, masalah ini sama saja untuk penduduk Kota Mekah ataupun penduduk yang lainnya. Jadi makna katanya, ayat ini untuk apa yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat, dan dia juga umum kepada sesiapa saja yang menghalangi manusia untuk beribadat, ataupun kalau bukan ibadat pun untuk menghalangi manusia daripada nak melakukan kebaikan, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perkara ini dikira sebagai perkara yang zalim dengan menghalangi manusia ataupun orang kata menahan hak manusia, dikira sebagai dosa, dikira sebagai seorang yang melakukan kezaliman. Kita telah menafikan hak manusia, apatah lagi yang berkaitan pula dengan hak ibadat, hak dengan Allah. Bukan sekadar dengan manusia kita dihalang untuk nak mengambil hak manusia, nak menahan hak manusia, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nak ibadat. Maka sebab itu jangan sesekali kita terlibat dengan perkara yang begini, kerana ia adalah perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26 surah Al-Hajj, wa idza bawwa'na li Ibrahim makana al-baita illa wa idza bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ayat yang ke-27, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dalam ayat ke-26, ayat 27 ini lebih spesifik tentang ayat yang nak menunjukkan bahawa kefarduan melaksanakan ibadat haji. Ayat 26 tadi baru bagi tahu Nabi pernah dihalang untuk melaksanakan ibadat haji dengan berlakunya perjanjian Hudaibiyah, iaitu sempadan Kota Mekah. Siapa yang pergi ke umrah ataupun haji, dia akan pergi, orang kena nak pergi ziarah ladang unta sebagai contoh dekat Hudaibiyah. Hudaibiyah ni bukan ladang unta tu yang utamanya. Kita nak pergi ke sempadan Hudaibiyah Mekah, antara kawasan miqat yang sunnah, iaitu kawasan miqat yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, antaranya Hudaibiyah, antaranya Ja'ranah, dan miqat yang baik juga tidak dibuat oleh Nabi tapi dibuat oleh Siti Aisyah, iaitu Tan'im. Ini miqat yang sunnah, miqat yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan Hudaibiyah antara miqat yang terbaik kalau siapa yang nak buat umrah banyak kali dan sebagainya. Dekat sempadan miqat antara nak masuk ke tanah suci dan juga tanah halal ni, ada satu kawasan ataupun ada satu batu asas yang dipanggil kawasan Batu Hudaibiyah. Kawasan itulah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Nabi pernah dihalang oleh kafir Quraisy ketika mana mereka nak memasuki Mekah. Itu ayat 26. Ayat pun ayat 27, 28 nak cerita pasal kefarduan ibadat haji. Kenapa Nabi dan para sahabat masuk Mekah? Kenapa perlunya untuk masuk ke Kota Mekah melaksanakan ibadat haji dan seumpamanya? Nak cerita ayat itu, maka ayat 26 dan 27 yang menceritakan kisah berikut. Dan ingatlah ketika kami memberi tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu menyekutukan sesuatu pun denganku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah dan juga orang yang rukuk dan juga sujud. Ayat ke-27,
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Allah Ta'ala menyebut bahawa dia telah memberikan Nabi Ibrahim sebuah tempat di Baitullah. Hal ini Allah memberikan arahan kepada Nabi Ibrahim, menyerahkan dan mengizinkan Nabi Ibrahim untuk membangunkan kawasan lembah Zi Zara'in, iaitu lembah yang kering kontan yang tak ada sebarang hidupan. Allah memberikan ilham dan juga wahyu, arahan kepada Nabi Ibrahim untuk membangunkan Mekah setelah Nabi Ibrahim itu berada di Palestin, berada di kawasan utara. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk datang ke selatan, iaitu ke kawasan Wadi Zi Zara'in yang disebut dalam surah At-Taubah. Untuk apa? Untuk dibangunkan kawasan yang pernah dibangunkan satu masa dulu pada zaman Nabi Adam AS. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangunkan semula, seolah-olahnya macam renovation. Kalau kita ingat sinopsis ataupun kesinambungan ayat yang ke-26, 27 dengan ayat yang lain dalam suratul Baqarah, antaranya adalah Allah menyatakan inna awwala baitin wudi'an lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun muhkamat. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibina untuk manusia adalah di Bakkah, iaitu di Makkah. Rumah Allah ni maksud Baitullah, itu Kaabah sekarang. Rumah pertama yang dibina, rumah Allah yang pertama yang dibina untuk manusia, yang mana yang membinanya ulama sebut sama ada malaikat ataupun Nabi Adam AS, adalah di Bakkah, iaitu di Makkah sekarang. Dan menerusi ayat ini, ayat yang ke-26, 27 surah Al-Hajj, nak cerita Allah suruh pula Nabi Ibrahim untuk membangunkan semula yang dipanggil Baitullah yang berada di Bakkah, ataupun nama lain, nama barunya adalah Makkah. Allah sebut sekali lagi dalam ayat yang ke-26 dan juga 27 surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Baqarah Allah pernah sebut bila mana Allah bagi tahu tentang rumah ini dibina oleh Nabi Adam AS, dibina untuk manusia, kemudian dibina semula ataupun dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan, wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan semula, menyusun semula batu-batu, bongkar-bongkar Baitullah ataupun Kaabah, selepas mereka berdua membangunkan semula Kaabah, dan akhirnya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadat kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu cerita, bukti bahawa Kaabah dibina oleh Nabi Adam dan dibina semula oleh Nabi Ibrahim. Dan buktinya lagi dalam ayat 26 dan juga 27 suratul Hajj, Allah berfirman, dan ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat iaitu Baitullah untuk dia membina semula dan membangunkan kawasan itu, yang kawasan itu pada ketika itu telah musnah pada zaman Nabi Nuh AS. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Allah mengarahkannya untuk membina dan membangunkan semula kawasan tersebut. Sesuatu lagi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita ingat dari sudut kronologi sejarah, apa yang berlaku pada Nabi Adam AS dan juga Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, para Nabi mereka sentiasa menghidupkan kota suci Mekah dan menghidupkan Baitullah sebenarnya. Tapi dalam sejarah menyatakan kepada kita ketika zaman Nabi Nuh AS, yang mana Kaabah itu sendiri telah musnah, yang tinggal hanya batu-batu kesan-kesan saja pada kawasan tanah itu. Dan kalau kita ingat pada zaman Nabi Ibrahim AS, setelah dia berkahwin dengan Siti Hajar, iaitu isteri yang kedua Nabi Ibrahim, akhirnya bila mana berlaku sedikit bukan konflik tapi satu kecemburuan yang tinggi pada isteri yang pertama, iaitu Siti Sarah, dan akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar, isteri yang keduanya, untuk berpindah ke Makkah, yang pada ketika itu Kaabah tak ada. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggal di situ dengan beberapa ketika, dan selepas itu diperintahkan Nabi Ibrahim pula untuk membangunkan dan membina, membangun dan mendiami kawasan tersebut. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ingat dalam sejarah, dia adalah Nabi yang sentiasa patuh arahan. Walaupun arahannya banyak yang kalau kita fikir sebagai manusia biasa, kita rasa macam tak logik.
Macam mana seorang suami boleh tinggalkan isteri, macam mana seorang ayah boleh nak bunuh anak, bukan bunuh, nak sembelih anak. Jadi dari sudut logik memang tak logik. Tapi perkara inilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah pernah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika kami uji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian dan perintah, fa'atammahun. Nabi Ibrahim ni jenis manusia yang fa'atammahun, dia akan sempurnakan semua perintah. Sembelih anak. Suruh pindah daripada Palestin, pindah ke Mekah. Pindah walaupun Mekah tu tak ada apa-apa, lembah, daripada tanah tinggi yang namanya Ma'la, turun bukit, kawasan gunung. Siapa yang ingat Mekah ni, dia tanah tinggi, turun ke bawah, baru kita jumpa Kaabah. Kaabah ni dipanggil Masfal, kawasan yang rendah. Tak ada apa-apa, bukit kiri kanan yang ada pasir, yang ada batu-batu. Nampak kesan macam Kaabah. Tapi yelah, Siti Hajar dengan Ismail manalah tahu pada zaman tu. Air pun tak ada, dipanggil Wadi Zizra'in. Tapi Nabi Ibrahim, kalau kita fikir bahasa kita, logiknya, tak logiknya seorang suami, seorang ayah boleh tinggal anak, tinggal isteri dekat kawasan tu. Tapi Nabi Ibrahim jenis yang patuh pada arahan Allah. Fa'atammahu, dia sentiasa melaksanakan apa saja perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim. Dan itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Lepas Nabi Ibrahim sentiasa mematuhi arahan, perintah-perintah, ujian, dia patuh, dia taat kepada Allah. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kami nak jadi engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Sebab tu kita tengok generasi keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail itulah lahir pula generasi iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini semua pemimpin-pemimpin datang daripada pemimpin yang adil. Dan akhirnya datanglah Nabi-Nabi dan juga Rasul yang sangat adil. Yang mana Nabi Ibrahim kata bila mana Allah perintahkan dia untuk melaksanakan perintah, dia buat. Lepas tu Allah nak jadikan dia sebagai pemimpin. Nabi Ibrahim kata apa? Qala wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan juga zuriat keturunan aku juga di kalangan pemimpin. Itulah akhirnya lahirnya Nabi Ismail, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila mana Allah sebut dalam, kita tengok tadabbur, kita tengok tafsir, ketika Nabi Ibrahim diberikan tempat di Baitullah, Allah bagi tahu, nak bagi tahu kepada kita Baitullah tempat Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim dia tinggalkan anaknya pada kawasan itu namanya Hijir Ismail, tempat ataupun kediaman Siti Hajar dan juga anaknya Ismail, mana kediaman mereka. Jadi lepas mereka membina Kaabah, membina semula Kaabah, apa yang didoa oleh Nabi Ibrahim selain daripada doa terimalah ibadat kami, Rabbana taqabbal minna, Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami dua orang, Ibrahim dan juga Ismail, jadikan kami dua beranak ini Rabbana waj'alna muslimaini, dua orang muslim. Muslim ni maksudnya sejahtera, tunduk patuh, yang sentiasa sejahtera, patuh, taat kepadamu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, begitu zuriat keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat-umat yang sentiasa sejahtera, sentiasa memberikan kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepadamu ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini, muslimaini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kepada kami, wa arina manasikana, cara-cara ibadat kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesedari doa ini sangat spesifik. Betapa Nabi Ibrahim ni dia sentiasa, apa yang dia dapat, dia sentiasa concern ambil berat anak. Ini kehebatan Nabi Ibrahim. Sebab tu dia mendapat gelaran Abal Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Kan sebab daripada Nabi Ibrahim itulah lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail lahirnya bangsa Quraisy, iaitu Nabi Muhammad SAW. Daripada Nabi Ibrahim juga lahirnya Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq lahirnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel yang lain. Kan Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi-Nabi itu. Sebab tu dipanggil Abal Anbiya, bapa bagi segala Nabi.
Sebab apa? Nabi Ibrahim daripada keturunan dia lah melahirkan keturunan yang hebat-hebat. Sebab tu doa-doa Nabi Ibrahim ni penting. Kan penting. Kalaulah kita boleh amal doa Nabi Ibrahim, supaya kita ada perasaan ambil berat dengan anak-anak, ataupun kita nak anak-anak kita terjaga, terjamin, maka sentiasa dah berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Banyak doa Nabi Ibrahim, antaranya Rabbana waj'alna Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang boleh mendirikan salat, wa min dzurriyyati, begitu juga zuriat keturunan aku. Nabi Ibrahim ni jenis nabi yang sentiasa untuk dia, doa untuk dia dan doa untuk anak. Dia zuriat. Doa untuk mendirikan ibadat. Begitu juga doa ketika mana Allah perintah Nabi Ibrahim, Allah nak lantik Nabi Ibrahim menjadi pemimpin, menjadi nabi. Qala wa min dzurriyyati. Kan apabila mana Allah qala inni ja'iluka lin-nasi imama, wa Ibrahim, kami nak jadikan kau sebagai pemimpin, sebagai nabi. Qala wa min dzurriyyati, berkata Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan aku saja, jadikan juga keturunan aku di kalangan pemimpin. Sebab tu keturunan Nabi Ibrahim jadi nabi. Begitu juga ayat-ayat yang mana lagi? Antaranya ni, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan aku, anak aku Ismail, dan juga keturunan aku, wa min dzurriyyatina, keturunan kami berdua ni, ummatan muslimatan lak, iaitu umat yang sentiasa memberikan kesejahteraan, menerima dan memberi kesejahteraan kepadamu, begitu ketaatan dan kepatuhan kepada. Jadi nak ceritanya tentang concern ambil beratnya Nabi Ibrahim, dan juga dia ambil berat tentang keturunan dia. Jadi kita je hari ni ambil berat tentang keturunan, perbanyakkan baca kisah-kisah dan juga perbanyakkan amal doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tunjukkan kepada kami cara ibadat kami. Sebab itu dalam ayat yang ke-27 surah Al-Hajj, Allah beritahu kepada kita tentang bagaimana kita hendak melaksanakan ibadat haji, yang mana Allah sebut dalam ayat ini, wa izbawana Ibrahim makan al-bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Allah beri keizinan kepada Ibrahim untuk mendiami, untuk membangunkan, untuk stay dekat area Baitullah, dan masa yang sama Allah perintahkan, Allah beritahu alla tusyrik bi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa tahhir baiti, dan sucikan rumah aku iaitu Baitullah ini, lit-ta'ifin, untuk orang yang bertawaf, untuk orang yang qaimin, orang yang mendirikan ibadat, solat dan sebagainya, wa ruk'is sujud, orang yang sentiasa rokok dan juga sujud. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu kenapa kita perlu pergi ke Masjidil Haram? Sebab Masjidil Haram itu sendiri telah suci dan dia akan mampu menyucikan kita. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim, keturunannya, semua para nabi, mereka sentiasa menyucikan Kaabah, menyucikan Baitullah, menyucikan sekitar kawasan Masjidil Haram. Lepas tu kita masuk dengan hati yang hina, kita masuk dengan perasaan hiba, kita rasa kita berdosa sebab kita pergi sana sebagai lambang atau waktu untuk kita nak melakukan penyucian jiwa, penyucian dosa dan seumpamanya. Tapi bukanlah bermaksud pergi sana taubat, balik, buat jahat balik. Oh tak apa, nanti kita pergi Mekah buat umrah. Jangan. Oh tak apa, ada Hajarul Aswad, oh ada makam Ibrahim, ni tempat mustajab doa. Bukanlah itu maksudnya. Kerana doa yang diterima, taubat yang diterima oleh Allah ialah seseorang yang dia melakukan permohonan maaf dalam masa yang sama dia tidak mengulanginya. Barulah permohonan maaf yang pertama itu diterima oleh Allah. Jangan difikir dia buat dosa tak apa, minta maaf, nanti buat dosa lagi tak apa, nanti kita pergi umrah lagi. Tak. Kalau dia dah ada planning macam tu, doa permohonan maaf yang pertama pun telah ditolak oleh Allah SWT. Sebab Allah ni sangat tahu hati manusia. Allah tahu tujuan orang pergi Mekah atau buat haji umrah itu. Allah tahu isi hatinya. Oh, saya ada duit, saya kumpul, dan saya tahu saya ada dosa. Tapi dalam hatinya terfikir, tapi projek aku masih lagi rasuah tu, aku bayar lagi. Tak apalah, aku buat ilah haji dulu, aku minta maaf lah. Nanti yang rasuah tu tak apalah, nanti aku umrah lagi lah pula untuk minta ampun. Tak boleh macam tu. Sebab Allah jadikan Baitullah ini adalah watahir. Allah jadikan Baitullah ini, Nabi Ibrahim kena sentiasa sucikan Kaabah dan juga Masjidil Haram daripada sebarang unsur rohani dan keburukan, noda rohani dan jasmani. Maknanya bukan sekadar suci kebersihannya daripada kebersihan fizikal yang kita nampak hari ni. Bin Laden kontraktor yang urus penyucian, tengok macam mana mereka menjaga kebersihan dan juga kesucian Masjidil Haram. Itu secara luaran fizikal. Tapi tengok kesucian dalaman, bagaimana yang pergi sana tak boleh nak bongkak, bagaimana pergi sana buang pangkat-pangkat keturunan kita, bagaimana pergi sana jangan untuk riak-riak nak menunjuk-nunjuk tentang kita boleh sampai ke Mekah, Madinah.
Tak boleh cerita macam tu. Sebab kita nak pergi sana dalam keadaan hati yang tahir, hati yang bersih. Sebab Nabi Ibrahim diperintah untuk stay dekat kawasan Kaabah dalam keadaan Allah sebut Allah tusyrik bi syai'a, jangan kamu sekutukan. Begitu siapa yang duduk kawasan Kaabah, jangan syirik kepada Allah. Riak salah satu syirik kepada Allah. Jangan lupa Nabi sebut iyyakum wasyirkul asghar, hati-hatilah dengan syirik yang kecil. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya syirkul asghar? Apa dia syirkul asghar ya Rasulullah? Apa dia syirik kecil? Nabi pun jawab ar-riya, iaitu riak. Jadi bila Allah sebut Allah tusyrik bi syai'a, wahai Ibrahim, aku benarkan kamu untuk mendiami Baitullah, aku benarkan kamu untuk membina semula Baitullah, untuk menghidupkan kawasan Baitullah. Dalam masa yang sama, kamu jangan melakukan sebarang sesuatu perkara yang syirik, dan adalah kamu bersihkan kawasan Baitullah itu untuk orang yang tawaf, orang yang beribadat, qaimin yang membangunkan ibadat, dan juga orang yang rukuk dan sujud. Bermaksud kita tolong jaga kesucian. Sebab tu siapa yang pergi umrah sekarang ni dah tak boleh lagi nak masuk. Kita doa satu hari nanti kita dapat masuk dengan segera, mudah-mudahan insya-Allah. Ada dengar hura-hura mungkin hujung tahun, kita pun tak tahu lah SOP apa yang akan dibenarkan nanti. Tapi hujung tahun dengar-dengarnya ada yang kata tahun depan. Macam kami pengendali syarikat umrah, mungkin tahun 2021. Ada yang kata tahun 20, macam-macam spekulasi. Ada yang kata 2022 mungkin baru boleh start balik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Doa-doa lah. Banyak yang terkesan, yang travel agency terkesan terpaksa buat bisnes lain kerana tak boleh nak masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak masuk sana pertama jaga kesucian dan kebersihan. Walaupun ada kontraktor yang urus kebersihan, tapi kita kena jaga kebersihan. Sebab tu makanan atau apa-apa benda, tolong jangan buat sampah. Siapa yang pakai selipar, pastikan selipar kita bersih kalau nak masuk ke kawasan Masjidil Haram. Tolong jaga. Sebab ada perkataan watahhir baiti, wahai Ibrahim, dan ayat ini terpakai juga tu. Siapa saja yang memasuki kawasan Baitullah, jaga kebersihan. Sebab apa? Sebab kebersihan itu untuk orang yang tawaf, orang yang melaksanakan ibadat di kawasan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah sebut dalam ayat ini, ayat yang ke-27, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam sejarah diceritakan kepada kita, setelah Nabi Ibrahim membina binaan-binaan Kaabah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim telah meninggikan binaan-binaan Kaabah, mana Nabi Ibrahim terima bongkah daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail bagi batu dekat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun susun batu-batu tu yang jadilah Kaabah yang ada. Bukan Kaabah yang ada sekarang. Kaabah yang ada sekarang ni telah dilakukan renovasi oleh banyak peringkat zaman khilafah dulu, Umayyah, Abbasiyah, zaman banyaklah, zaman Yusuf As-Saqafi, zaman Khalifah Marwan dan seumpamanya. Macam-macam jenis pemerintahan Islam yang telah melakukan renovasi. Dan menurut sejarah, ketinggian Kaabah sekarang adalah ketinggian yang asal. Tapi cantiknya tak sama macam asal lah. Asal dulu batunya batu yang raw, batu yang tidak ditempa dengan cantik. Macam sekarang ni batu yang telah dipotong dengan cantik. Cuma ketinggiannya dikatakan ketinggian yang sama dengan Kaabah yang asal. Cuma nak katakan depan Nabi Ibrahim terima batu daripada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kan berpijak dekat sebuah batu nama yang hari ini dipanggil Makam Ibrahim, yang kita tengok dalam satu kawasan casing tembaga warna swasa tu, warna tembaga tu lah kan. Dalam tu ada dua tapak kaki Nabi Ibrahim. Makam bermaksud bukan perkuburan. Makam ada tiga maksud dalam bahasa Arab. Satu, tempat di mana Nabi Ibrahim, tempat di mana seseorang pernah berada, dipanggil makam. Contoh macam dekat Palestin ada panggil Makam Sulaiman. Dekat kawasan pejabat Imam Masjidil Aqsa tu dia panggil Makam Sulaiman. Bukanlah kubur Nabi Sulaiman kat situ. Sampai sekarang tak ada siapa yang boleh sahkan di mana perkuburan ataupun jasad Nabi Sulaiman. Yang confirm dalam sejarah itu Nabi Muhammad SAW saja yang berada di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi. Nabi-nabi lain wallahu a'lam, even Nabi Ibrahim yang berada di Masjid Ibrahimi di Hebron, Palestin pun wallahu a'lam ada yang kata jasadnya bukan di situ. Wallahu a'lam. Yang betul-betul confirm adalah Nabi Ibrahim. Apatah lagi Nabi Sulaiman. Tak ada siapa yang tahu. Tapi maksud makam dekat sini adalah tempat di mana seseorang pernah berada. Itu satu. Yang kedua, makam bermaksud kedudukan seseorang. Makam tinggi, makam rendah, kedudukan, level. Dan yang ketiga, makam itu bermaksud perkuburan. Okey.
Cuma dalam konteks ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah atau menyusun binaan Kaabah, Nabi Ismail bagi batu dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpijak dekat sebuah batu yang mana mukjizat yang diberikan oleh Allah, satu perkara luar biasa kepada Nabi Ibrahim, iaitu batu itu akan mengikut ketinggian Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim nak letak pada tempat yang tinggi, batu yang Nabi Ibrahim pijak akan naik tinggi dan Nabi Ibrahim letak. Bila time tempat yang rendah, batu itu akan turun rendah, Nabi Ibrahim akan susun kat kawasan rendah. Mukjizat, iaitu satu perkara luar biasa yang mencari adat yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dan kedudukan batu yang ada sekarang dalam casing dekat sebelah Kaabah hari ini, yang kita duk tengok ketika kawasan Tawaf itu, adalah lokasi ataupun ketinggian yang terakhir dalam sejarah yang mengatakan bahawa ini ketinggian yang terakhir batu tu. Sebab kalau kita tengok batu tu, kalau Nabi Ibrahim pijak rendah, tengok Kaabah tinggi, besarnya Nabi Ibrahim. Tak. Sebenarnya batu tu yang meninggikan Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah guna perkataan wa iz jarfa'u. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan semula binaan Kaabah, dan cara Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan binaan Kaabah dengan Allah berikan mukjizat pada batu tempat Nabi Ibrahim berpijak. Batu itu akan mengikut kedudukan dan ketinggian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketinggian yang berada sekarang yang kita nampak ada 2 tapak kaki dalam bekas tembaga tu adalah ketinggian yang terakhir yang ada lah. Cumanya sebab ada yang kata Nabi Ibrahim pijak atas batu, Kaabah sekarang tinggi, berarti jasad Nabi Ibrahim tinggi dan jasad Nabi Ibrahim besar. Tak. Jasad Nabi Ibrahim berapa ketinggiannya? Sebagaimana ketinggian orang Arab hari ini. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi pernah sebut, kalau kamu nak tengok malaikat, kamu nak tahu malaikat tu macam mana, kamu tengok Dihyatul Kalb. Sebab seorang sahabat Nabi ni, seorang yang sangat tampan, sangat handsome, yang bernama Dihyatul Kalb. Dihyah ni kalau malaikat berupa jadi manusia, dia akan berupa dengan rupa seorang sahabat namanya Dihyah. Dihyah ni sahabat yang handsome, tampan, dan suka bagi hadiah dekat Nabi, dan Nabi pun suka Dihyah. Jadi Nabi begitu pada sahabat, kalau siapa-siapa yang nak tengok malaikat, kalau jadi manusia, tengok Dihyah. Tapi kalau siapa-siapa yang nak tengok macam mana Nabi Ibrahim, kau tengoklah sahabatmu ni. Dia beritahu. Dia tunjuk pada diri Nabi, Nabi tunjuk kat diri Nabi sendiri. Kalau sesiapa yang nak tengok Nabi Ibrahim macam mana, tengoklah kepada sahabat kamu ni. Soalannya macam tu. Nabi Ibrahim ketinggiannya, fizikalnya lebih kurang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad macam mana ketinggiannya? Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rajulul marbu'an disebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Ali bin Abi Talib bagi tahu Nabi ni marbu'an, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Sebab orang Arab ni dia banyak kategori. Ada orang Arab yang dia belah-belah Afrika, sepadan Afrika dia tinggi sangat. Belah-belah selatan, contoh macam Mesir, Sudan, dia tinggi dan besar. Kalau tengok kawasan Afrika kan orangnya tinggi-tinggi, besar. Orang Habsyah kan besar. Tapi ada orang Arab yang duduk dekat sempadan utara, sempadan Eropah, contoh macam Syam, Syria, Lebanon, Iraq. Itu Arabnya kecil, Arabnya saiznya kecil. Guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki sebut, kalau nak tahu orang Arab Syam, dia lebih kurang saiznya macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syam ni tengok siapa? Arab Syria, Arab Iraq, Arab Palestin, Arab Lebanon, dia saiznya kecil. Kalau banding dengan Arab Mesir, Arab Sudan, ataupun Habsyah, mereka lebih besar. Jadi Nabi Muhammad lebih kurang Arab sekarang. Kita tengok Arab Syria ni, orang Arab yang dadanya bidang, bahunya tinggi, kakinya, tapak kakinya macam orang Arab, besar sikit daripada kita. Macam kita saiz kaki saiz 7-8, orang Arab mungkin 9-10 saiz kakinya. So Nabi Muhammad lebih kurang saiz itu. Yang Nabi yang tinggi, yang besar hanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya dah tercatat dalam sejarah. Dia lebih kurang manusia yang kita nampak, yang ada pada orang-orang yang ada pada hari ini dah. Kalau tengok macam orang Eropah kan besar, orang Arab kan saiznya besar. Kita orang Asia ni saiznya kan kecil. Tapi Nabi Ibrahim saiznya berbeza terus daripada manusia yang lain. Nabi Ibrahim tapak kakinya sahaja 30 hasta, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Tapak kaki saja 30 hasta, bermaksud 15 meter. Satu hasta iaitu hujung jari sampai siku. Ketinggian Nabi Ibrahim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iaitu ketinggiannya 60 hasta. 60 hasta bermaksud 30 meter ketinggian Nabi Ibrahim. Ketinggian Nabi Adam, silap Nabi Ibrahim tak. Ketinggian Nabi Adam 60 hasta iaitu 30 meter. Jadi Nabi Ibrahim dia tak tinggi,
Jadi macam mana Nabi Ibrahim boleh meninggikan binaan Kaabah? Sebab ada makam Ibrahim, batu yang Nabi Ibrahim berpijak, yang mana batu itu akan meninggikan Nabi Ibrahim mengikut ketinggian yang diperlukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Setelah Nabi Ibrahim bina Kaabah, ada 2 pintu, ada Hijr Ismail. Makam Nabi Ibrahim ni kedudukannya, kita cerita sejarah sikit tuan-tuan, sebab saya nak kena cerita bahawa saya nak kait dengan ayat yang ke-27 ni. Ya Allah sebab wa azim fin nasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sebab Allah suruh Nabi Ibrahim seru. Sebelum nak cerita pasal Nabi Ibrahim menyeru manusia datang, nak cerita dulu tentang kronologi macam mana Nabi Ibrahim membina semula Kaabah. Sebab lepas bina, Nabi Ibrahim tak tahu nak buat macam mana. Maka Allah berperintah. Sebab Nabi Ibrahim duduk dengan Nabi Ismail, duduk dengan Siti Hajar, tak ada orang dekat kawasan tu. Jadi Allah perintah untuk binakan binaan. Tapi binaan orang tak ada, Nabi Ibrahim tak tahu. Maka Allah sebut dalam ayat yang ke-27, wa azim finnas. Serulah. Orang kata azan tu kan, wa azin ni bermaksud azan, seru manusia untuk datang. Tu kejap lagi kita cerita. Sebelum nak cerita yang tu, Nabi Ibrahim lepas dia membina kawasan Kaabah ni, yang mana binaan makam Ibrahim yang ada sekarang ini bukan dekat lokasi sekarang. Makam ini berada dekat mana? Rapat dengan Kaabah. Dekat mana? Kawasan Shazarwan. Kalau siapa yang boleh bayang, ini pintu Kaabah. Kalau kita menghadap Kaabah sekarang ni, yang ada pintu yang apa, gold plated tu, yang ada saduran emas dekat pintu tu. Sebelah kiri Hajarul Aswad, dekat penjuru rukun Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah namanya Multazam. Sebelah kanan pintu Kaabah, sebelah kanan dekat bawah, kita akan nampak ada 2 benda penting. Satu, ada batu-batu coklat. Boleh Google Shazarwan, type je SYAZARWAN. Shazarwan ni apa? Batu-batu asas yang mengikat dan memberikan pengukuhan kepada binaan Kaabah. Kenapa binaan dibuat macam tu? Sebab kalau tak ada batu asas ni, batu yang melekatkan batu-batu ni, nanti tanah tu senang jerlus atau air masuk, jadi binaan tu jadi sengit-sengit. Maka Shazarwan ni penting untuk buat foundation Kaabah. Kita panggil foundation lah. Jadi Shazarwan ni dia keliling Kaabah. Tapi kalau Shazarwan yang betul-betul sebelah pintu Kaabah belah kanan ni, kita akan jumpa batu-batu coklat tu. Itu dipanggil Shazarwan. Batu coklat itu disebut dalam sejarah tempat di mana Jibril AS mengajar Nabi untuk melaksanakan ibadat solat. Selepas berlakunya Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW turun daripada Mi'raj, daripada langit, turun ke Masjid Aqsa, balik ke Mekah. Itu location di mana Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajar Nabi SAW untuk melaksanakan ibadat solat. Yang rukun yang kita dapat ada berdiri, rokok, sujud, i'tidal, semua ni diajar di mana? Di Shazarwan, iaitu di sebelah kanan pintu Kaabah. Lebih kurang sejengkal 2 jengkal daripada pintu Kaabah tu, kita akan nampak ada batu coklat di kawasan Shazarwan tu yang masih dikekalkan batu tu. Kawasan lain marmar cantik. Sebelah kanan Shazarwan, kawasan makam Jibril tu, sebelah kanan tu sikit ada satu kawasan yang batu marmar tapi dia macam buruk sikit. Itulah lokasi asal makam Ibrahim. Sebab lokasi sekarang jauh. Pelik pula macam mana Nabi Ibrahim boleh pijak dekat batu ni. Nak susun Kaabah macam jauh, nak kena pegang macam mana jauh. Yang hari ni orang tawaf dalam tu kan. Jadi location itu adalah diubah oleh khalifah. Sebab apa? Sebab untuk memudahkan urusan jemaah untuk tawaf, maka khalifah menjarakkan kawasan batu tu yang asalnya dekat dengan Kaabah, tapi dia dah sedikit menghalang laluan jemaah yang makin ramai untuk melaksanakan tawaf. Maka zaman khalifah dulu mereka alihkan ke lokasi yang ada sekarang, yang dipanggil makam Ibrahim sekarang ni. Alright, lepas yang selesai tentang penyusunan dan pembinaan semula Kaabah, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Selepas doa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati muslimatan lak, wahai Tuhan, jadikan kami di kalangan kami berdua, aku dengan Ismail ni, jadikan kami di kalangan orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Dan juga begitu juga zuriat keturunan kami ni juga daripada keturunan umat-umat yang sentiasa patuh dan taat kepadamu. Wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tundukkan kepada kami cara ibadat kami. Dengan doa inilah Allah berikan manasik haji. Manasikana yang dipanggil manasik haji, adanya melontar jamrah, adanya sa'i, semuanya daripada
sejarah yang berlaku pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Berdasarkan doa ni, wa arina manasikana wa tub alaina. Arafah ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Sa'i ada kaitan dengan Ibrahim, Hajar, Ismail. Tawaf ada kaitan dengan Ibrahim, Hajar, Ismail. Melontar jamrah ada kaitan dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika nak disembelih anak. Jadi kenapa? Wa arina manasikana. Sebab Nabi Ibrahim minta, wahai Tuhan, tunjukkan kepada kami cara ibadat kami. Dan menerusi cara ibadat itulah kita melaksanakan ibadat hari ini. Sebab tu dalam doa iftitah, kalau kita perasan, kita baca inna salati wa nusuki. Sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadat aku. Nusuk ini iaitu ibadat-ibadat yang kita buat hari ini. Bukan kita reka, bukan ulama reka, tak. Nabi-nabi. Semuanya dapat daripada para nabi yang telah melaksanakan, memohon dan diberikan oleh Allah. Dan hari ini kita yang legacy hari ini yang melaksanakan ibadat-ibadat tersebut. Lepas tu kita sebut inna salati wa nusuki. Ya Allah, sungguhnya ibadat aku. Inna salati, solat aku. Wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya wa mati, hidup aku dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu Tuhan sekalian alam. La syarikalahu. Tiada sekutu bagimu. Aku buat ibadat apa semua ni bukan untuk syirik. Memang aku buat eksklusif untukmu ya Allah. Wa bidzalika umirtu. Dan semua ini aku diperintahkan untuk aku laksanakan. Wa ana minal muslimin. Kita mengaku aku di kalangan orang Muslim, orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Satu lagi perasaan, kita perasan tuan-tuan, doa Nabi Ibrahim, waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim minta supaya dia, Nabi Ismail, keturunannya jadi Muslim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim minta, tunjukkan kepada kami manasik kami. Dan benda inilah yang kita baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki. Sebut kata nusuk yang Nabi Ibrahim sebut, wa nusuki. Kan, wa arina manasikana. Kemudiannya kita baca juga Nabi Ibrahim minta jadi Muslim. Kita baca, kita buat ibadat, buat solat, buat nusuk. Dan akhirnya kita mengaku, ya Allah, semuanya aku diperintahkan buat. Wa ana minal muslimin. Hujung doa iftitah kita baca wa ana minal muslimin. Kita mengaku dengan Allah, ya Allah, sungguhnya akulah di kalangan orang yang tunduk dan patuh kepadamu, orang yang taat kepadamu, orang yang sejahtera. Dia namanya Muslim. Jadi benda ni benda yang sama, perkataan yang sama yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Dan hari inilah kita guna dalam doa iftitah. Lepas tu Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana wa ba'as fihim. Ini baru kita nak masuk yang kaitan dengan ayat yang ke-27. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, utuskan atau bangkitkan ataupun lahirkan fihim, iaitu orang-orang yang duduk di sekitar kawasan Baitullah, kawasan Kaabah. Lepas Nabi Ibrahim dah buat Kaabah, kita boleh bayang, buat Kaabah, tapi yang ada dia, Ismail dengan Hajar, 3 orang je ada. Jadi Nabi Ibrahim minta Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, nanti Nabi Ibrahim nampak masa depan yang akan datang, nanti orang akan start bertumpu. Yalah, kenapa orang bertumpu? Nabi Ibrahim tahu itu insting, itu naluri. Sebab tamadun manusia ni akan tertumpu bila mana ada sumber air. Tengok dalam mana-mana tamadun sejarah dunia, Mesir, tamadun, apa-apa tamadun ataupun mana-mana kehidupan hari ni, mana-mana tempat yang ada punca air, akan ada perkampungan, akan ada kehidupan. Kan? Sebab tu Allah sebut apa? Cumanya kami jadikan air itu adalah untuk menghidupkan sesuatu. Jadi yang rumput yang kering, tumbuhan yang kering boleh jadi hidup. Manusia boleh jadi hidup dengan air. Bau ni Selangor tak ada air. Kelang kabut kita, tak ada elektrik, okey lagi, tak ada air. Air ni juga dekat empangan yang jana elektrik, sebab kita tak guna jana solar sangat. Kan solar kita tak stabil lagi, tak establish lagi. Kita pun tak guna nuklear, kan, tenaga nuklear untuk nuklear pula. Betul lah. Tenaga nuklear untuk nak jana elektrik. Kita masih guna air. Daripada air tu ada elektrik. Daripada air kita boleh survive hari ni. Jadi kerana adanya air Zam-Zam, kalau kita masih ingat, bila ada air Zam-Zam, secara indirectly tempat ni akan jadi tumpuan. So Nabi Ibrahim bina Baitullah sebagai bukan sekadar tempat ibadat, dan dia akan jadi tempat tumpuan. Dan menerusi doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim, ya Allah, sekarang ni kami bertiga, soalannya macam tu. Sekarang ni kami bertiga, ya Allah, nanti engkau utuskan, engkau bangkitkan, engkau hidupkan seseorang di kalangan mereka yang akan stay dekat kawasan Baitullah ni. Kau bangkitkan seorang yang akan menjadi apa? Rasulan minhum, yang menjadi rasul di kalangan mereka. Bayangkan sesuatu lagi, ya. Daripada keturunan Nabi Ismail yang duduk dekat Mekah, lahir zuriat keturunan yang akan jadilah orang Arab. Orang Arab itulah akhirnya lahirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir daripada Mekah. Tak ada Nabi yang lahir di Mekah. Tak ada. Lahir di Palestin ramai. Kebanyakan Nabi, Rasul yang 25 tu, majoritinya lahir dan stay di Palestin. Satu-satunya Nabi yang lahir di Mekah. Berdasarkan doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah,
kau utuskan nanti seorang rasul di kalangan mereka. Mereka termasuk orang-orang yang duduk di sekitar Kaabah ni. Sebab bermula pada selepas doa itu, manusia start datang. Pedagang-pedagang bila lalu, dia akan lalu kawasan yang ada air ni. Bayangkan padang pasir, kawasan gunung ganang, tiba-tiba ada punca air. So tempat tu akan jadi tempat kehidupan dan dia akan jadi membangun kawasan tu. Contoh macam ni lah, kawasan yang ada air kan. So pulau hari ni jadi atraktif, jadi tempat tumpuan. Sungai-sungai dah jadi homestay, banyak orang buat resort, tempat yang ada air. Dia akan jadi tempat tumpuan. Apatah lagi di kawasan padang pasir, kawasan pergunungan, kawasan lembah yang Wadi Zizra'in. Lembah Wadi Zizra'in yang tak ada sebarang tumbuhan. Bermaksud tempat yang tanah kering kontang. Tiba-tiba ada air zam-zam, jadi tempat tumpuan. Bila dah jadi manusia ramai, Mekah pada zaman kuno dulu dipanggil kaum Jurhum. Antara orang sebelum zaman jahiliah, sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliah sebelum zaman tu, kaum Jurhum. Mereka yang banyak duduk dekat kawasan tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila Nabi Ibrahim doa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Allah utuskan di kalangan mereka yang akan duduk dekat kawasan Baitullah ni, rasul di kalangan mereka, yatsluna alaihim, yang akan membacakan, yang akan mengajarkan, yatsluna alaihim ayat, iaitu ayat-ayat kamu, iaitu Al-Quran, wa yuzakihim, yang akan mensucikanmu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang akan mengajarkan Al-Quran, akan mengajarkan kebijaksanaan. Hikmah iaitu Al-Quran. Hikmah tu maksudnya Al-Quran. Kebijaksanaan dan seumpamanya. Dalam doa tu apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, iaitu akan mensucikanmu ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doa Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan sebab itulah dalam ayat yang ke-27 Allah sebut wa'adzim finnas sibil hajj. Lepas tu Allah pun perintahkan Nabi Ibrahim, okey Nabi Ibrahim, dengan doa ini maka startlah seru untuk manusia datang untuk melaksanakan ibadat haji. Wa'adzim finnas sibil hajj ya'tu karijalan, yang akan berjalan kaki, wala kulli dhamirin, yang akan menggunakan kenderaan-kenderaan unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, yang mana mereka akan datang daripada segenap penjuru. Dan itulah yang berlaku sehingga ke hari ini tuan-tuan dan puan sekalian. Zaman dulu, zaman asal, pedagang-pedagang start datang, orang nak melaksanakan haji datang dengan susah payah ni. Kalau kita kat tanah Melayu guna kapal sampai 2-3 bulan. Saya pun haji yang pertama saya guna kapal juga, tapi 3 hari, kerana daripada Mesir melalui Laut Merah akan sampai 3 hari. Tapi kalau dulu 2-3 bulan, kalau pergi tu berpisah daripada keluarga seolah macam tak akan jumpa lagi kan. Jadi bukan senang nak sampai. Tapi Allah sebut ya'tina min kulli fajjin amik, segenap penjuru pelosok dunia orang akan pergi ke arah Kaabah. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim nak macam tu, dia berdoa dan Allah perintahkan wa'azim finnas, kau serulah. So benda ni berlaku di mana? Kalau kita perasan, di sebelah kawasan kanan Masjidil Haram ada kawasan yang panggil Jabal Abi Qubais, yang ada istana lama kerajaan Saudi itu. Di sebelah kanan tempat sa'i, ataupun dipanggil Lembah Bani Hashim, tempat sa'i, sebelah kanan tu ada kawasan lapang. Sebelah kawasan lapang tu ada bukit tinggi, ada istana. Itu dipanggil Jabal Abi Qubais, iaitu bukit ataupun gunung Abi Qubais. Dekat kawasan tu lah yang diceritakan, dipercayai tempat Nabi Ibrahim berdiri dan menyeru manusia. Yang kita sebut hari ni labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk datang melaksanakan ibadat haji kerana perintah daripada Allah untuk menyeru manusia. So bila Nabi Ibrahim seru, lepas tu kita menyahut seruan dengan kita baca labbaik Allahumma labbaik, kami menyahut seruanmu ya Allah, kami menyahut seruanmu ya Allah. Kenapa? Kerana Allah suruh Nabi Ibrahim menyeru kita untuk pergi. Sebab tu kita kalau yang tak boleh pergi haji, atau memang kita disunatkan bagi orang yang berihram untuk bertalbiah. Tapi di masa yang sama, kita dalam hati boleh je talbiah. Talbiah sebab apa? Kita nak sangat pergi haji. Walaupun tidaklah sunnah untuk kita bertalbiah. Talbiah ni untuk hanya orang yang dah confirm pakai ihram, kita bertalbiah. Tapi kita nak, ya Allah, izinkan aku, jemputlah aku ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah, nak sangat pergi haji, tahun ni tak dapat pergi haji ya Allah, aku nak pergi umrah at least. Doa banyak-banyak dengan Allah. Bacalah ayat ni, wa'azim finnas bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nak ceritanya jalan kaki, naik unta yang kurus begitu susah macam mana pun, kalau kita telah diseru oleh Allah, kita akan sampai.
signifikannya ayat ini. Sebab itu susah kita hari ni ada COVID, susahnya kita nama kita tak naik lagi register tabung haji. Oh lama lagi 10 tahun baru nama kita. Ataupun kita dah sakit dah risau nama aku sempat naik ke tak. Baca ayat 27 surah Al-Hajj. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Macam mana pun kita, jauh ke dekat ke, susah ke senang ke, insya-Allah Allah akan sampaikan kita ke Baitullah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim menyeru kita di kawasan Jabal Abi Qubais yang bersebelahan dengan Bukit Safa yang tempat orang sa'i itu. So di situlah Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk datang, dan bermula dari situlah menjadi tempat tumpuan manusia. Hari demi hari orang melaksanakan ibadat haji. Pada zaman jahiliah mereka buat juga haji secara jahiliah, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW barulah kita dapat ibadat haji yang sebenar yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui haji yang pertama, iaitu haji yang Nabi tak dapat buat haji, dihalang untuk masuk, namanya perjanjian Hudaibiyah, yang kita baca dalam ayat yang ke-25 tadi, yang Nabi dan umat Islam dilarang untuk masuk, Nabi dan para sahabat dilarang untuk masuk. Jadi Allah akan beri azab kepada siapa yang menghalang manusia untuk melalui satu perjalanan, apatah lagi perjalanan yang berkaitan dengan ibadat, apatah lagi perjalanan yang nak masuk ke Masjidil Haram. Jadi tolong jangan sesekali halang orang. Ada orang yang namanya dah boleh pergi, tiba-tiba kita kacau, yang kita buang namanya, oh tak boleh pergi, masukkan nama kita. Jangan macam tu. Dan ini juga berkaitan dengan isu kota. Ada kota tambahan, tak ada isu. Sebab haji VIP dia ada kota lain. Jangan kita kata, oh orang yang VIP ni ambil kota-kota tabung haji yang lain, jadi kita ni telah menyekat orang. Tak. Dia bukanlah sampai macam tu sekali. Tak sampai macam tu. Sebab kota VIP dia ada kota VIP. Kota haji subsidi, ada haji subsidi pada tabung haji. So jangan salah faham yang tu. Tak ada kaitan dengan orang yang buat haji VIP yang eksklusif, mereka telah menghalang orang lain yang sepatutnya pergi, so kita telah potong nama dia. Tak, itu tak termasuk. Yang termasuk dalam ayat 25 ni adalah orang yang menghalang, sengaja halang sebab tak benarkan untuk buat ibadat. Begitu juga hari ni kita halang orang untuk pergi masjid bagi orang yang ada risiko, yang sakit dan sebagainya, maka tak dibenarkan pergi sebab COVID. Kalau nak pergi pun mestikan ada mask, mestikan ada sejadah, sanitize dan seumpamanya, cek suhu. Jadi itu tak termasuk dalam halangan. SOP yang dibuat oleh government, oleh Jabatan Agama Islam Negeri, bukanlah untuk menghalang. Tuan-tuan puan sekalian, jadi ini mungkin sejarah dan juga kesinambungan surah Al-Hajj. Sebut surah Al-Hajj kerana ayat inilah sebenarnya. Kerana mana-mana surah disebut nama surah itu berdasarkan apa yang akan diceritakan dalam surah tu. Surah Al-Baqarah ada cerita pasal Baqarah, itu zaman Nabi Musa yang Bani Israel menyembelih seekor lembu untuk mencari siapakah pembunuh di kalangan ahli waris mereka. Jadi kan nak sembelih binatang lembu betina tu, maka namanya surah Al-Baqarah. Surah An-Nisa ada cerita pasal wanita. Surah Al-Hajj sebab ada cerita tentang sejarah haji, sejarah Baitullah, sejarah Nabi Ibrahim AS. Untuk sekalian, hari ini kita sempat 3 ayat saja menerusi ayat yang ke 26, 27 dan ayat 25, 26 dan juga 27 suratul Hajj. Nanti ada rezeki insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Minta maaf salah silap tuan-tuan dan puan sekalian atas segala kekurangan saya. Dan ada rezeki nanti kita akan sambung lagi perbincangan dan tadabbur kita untuk kita habiskan surah Al-Hajj. Mudah-mudahan Allah panjang umur, panjangkan umur saya dan umur kita semua untuk kita terus beramal dan beribadat insya-Allah. Doa-doa banyak-banyak kepada Allah. Doa-doa banyak-banyak kepada Allah agar kita boleh melaksanakan umrah dan juga haji dalam masa yang terdekat insya-Allah. Aku lupa lihat wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi